Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri perbincangan dalam subjek Usuluddin, yang mana kali ini kita nak berbincang ataupun kita nak mempelajari bab sirah bagi tingkatan 4. Pelajaran yang pertama, yang mana tajuknya adalah Daulah Ad-Daulah Al-Abbasiyah. Okay? Ad-Daulah Al-Abbasiyah, iaitu kerajaan Bani Abbasiyah. Okay? Dan kerajaan Bani Abbasiyah ni adalah era pemerintahan Islam yang ketiga setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman Abbasiyah ni, zaman pemerintahan Abbasiyah ni adalah disifatkan sebagai era pemerintahan yang paling berjaya kalau dilihat daripada sudut perkembangan ilmu pengetahuan. Okay. Dan kita nak tengok berkaitan dengan sejarah Abbasiyah itu sendiri. Okay, Nash'atud Daulah Al-Abbasiyah, sejarah timbulnya kerajaan Abbasiyah ni. Okay. Muassasun, pengasasnya adalah Abu Al-Abbas As-Saffah. Okay. Abul Abbas As-Saffah, ataupun nama sebenar dia Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ali. Okay. Dan nama Abbasiyah ni dinisbahkan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu salah seorang bapa saudara Nabi, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat baginda kasihi, yang amat baginda sayangi. Dan Al-Abbas adalah adik bongsu. Al-Abbas ni adalah adik bongsu kepada bapa Nabi Abdullah, dan memeluk Islam ketika Saidina Abbas ni, Al-Abbas ni, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni memeluk Islam. Susah. Memeluk Islam sebelum peristiwa pembukaan kota Mekah. Okay. Dan Abul Abbas As-Saffah ni adalah cicit kepada bapa saudara Nabi tadi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Okay. Gelaran As-Saffah ni bermaksud penumpah darah. Okay. Kerana dia menghapuskan kekejaman khalifah kerajaan Muawiyah yang terakhir, iaitu pemerintahnya pada masa itu adalah Marwan kedua, dan membunuh hampir keseluruhan Bani Umayyah. Okay. Dan kerajaan Bani Abbasiyah ni berkuasa selama 524 tahun, bermula daripada tahun 132 Hijrah sehingga tahun 656 Hijrah, ataupun pada tahun 750 Masihi hingga tahun 1258 Masihi, di bawah pimpinan 37 orang khalifah. Okay, itu sedikit berkaitan dengan kerajaan Abbasiyah ni. Okay, kemudian kita tengok sejarahnya. Okay, yang pertama, qamat ad-daulah al-Abbasiyah ba'da sukutud daulah ala yadi Marwan bin Muhammad akhir khulafa Bani Umayyah ba'dal hazimah minal mu'rikah, iaitu tertegaknya kerajaan Bani Abbasiyah ni selepas jatuhnya kerajaan Umayyah pada masa zaman pemerintahan Marwan bin Muhammad, iaitu khalifah yang terakhir bagi Bani Umayyah selepas kekalahan di dalam peperangan. Dan kemudian
Yang kedua, qiyamul khilafatil abbasiyah bisababi dha'fid daulah al-umayyah wa intishar wa intishariz zulmi wal batshi fama kana minal muslimin illa an talabu bihajatihim ila man yurfa'u zulmi anhum wa yahkumu bil adl. Okay, iaitu pada masa tu, okay, orang-orang Islam ni dia nak tertegaknya Khalifah Abbasiyah ni adalah disebabkan oleh kelemahan pemerintahan pada kerajaan Umayyah yang di hujung-hujung tu, kemudian berleluasanya kezaliman, wa intisyariz zulmi wal batshi, kezaliman berleluasa serta penindasan berleluasa. Fama kana minal muslimin illa an talibu bihajatihim. Dan kemudian maka orang-orang Islam pada masa itu memerlukan seseorang yang boleh menghapuskan kezaliman tersebut dan boleh nak cari pengganti ataupun pemerintahan yang baru yang adil, yang boleh berlaku adil dan yang boleh memerintah dengan adil, bukan berlakunya kezaliman lagi. Okay, kemudian yang seterusnya, bada'al abbasiyun bitashkilid daulah al-abbasiyah bisir izkanu yab'asuna bid'ati ilal mukhtalif anha'ud daulatil umayyah wa intiqaduha wa tabyini uyubiha wa da'watun nas wa tabyini uyubiha wa da'watun nas ila hajatihim ila taghyir al-khilafah ila alil baitil kiram. Iaitu orang-orang Abbasiyah mula membentuk kerajaan Abbasiyah secara rahsia. Semasa di akhir pemerintahan Bani Umayyah tu, kerajaan Abbasiyah ni telah dibentuk secara rahsia. Okay. Dan dengan mengutuskan dia punya ejen ataupun perisik-perisik ke seluruh pelosok negara Islam. Dan tugas dia adalah untuk memburukkan kerajaan Umayyah dan mengkritik serta mendedahkan kelemahan dan keaiban. Dan mengajak orang lain, orang ramai supaya mengubah kerajaan kepada keluarga keturunan Rasulullah. Okey, pada masa tu bila dia dah tubuhkan satu gerakan Abbasiyah ni secara rahsia, tugas mereka adalah untuk pergi, dia orang hantar ejen ataupun dia orang hantar wakil perisik dan pergi ke sekitar umat Islam pada masa tu, dan dia orang pun bagi tahu tentang kelemahan-kelemahan kerajaan Umayyah ni. Dan dia pun masa tu dia sebarkanlah mengkritik kerajaan Umayyah yang pada masa tu banyak berlakunya kekejaman, kezaliman dan sebagainya, dan itu merupakan kelemahan dan keaiban bagi kerajaan Umayyah dan menyebabkan orang Islam pada masa itu mudah menerima apa yang ejen-ejen ataupun perisik-perisik ataupun wakil-wakil Abbasiyah ini, apabila mereka bagi tahu sesuatu, orang Islam mudah terima. Dan dia orang wakil-wakil Abbasiyah ni juga mengajak untuk umat manusia ni supaya menyokong kerajaan baharu yang dikelolai oleh keluarga daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian wa min abrazal ad-da'atul ladhi samihu fi qiyamud daulah al-abbasiyah Abu Muslim al-Kharrasani wa apa nama dia tu, Qatabah bin Syubaib. Qatabah bin Syubaib. Okey, dan dia kata di antara pembangkang ataupun di antara
perisi ataupun ejen yang paling menonjol dalam menyumbang terbentuknya kerajaan Abbasiyah ni ialah Abu Muslim Al-Khurasani dan uh, Qahtabah bin Syubaib. Okey, dua ni, diorang ni memang orang-orang kuat yang mana disebabkan disebabkan mereka ni lah kerajaan Abbasiyah ni boleh terbentuk. Dioranglah yang memainkan peranan. Diorang yang menyebarkan berita-berita, kritikan-kritikan tadi tu. Dan kalau kita tengok Abu Muslim Al-Khurasani ni adalah panglima bagi kerajaan Abbasiyah yang berketurunan Parsi. Okey, kemudian yang seterusnya yang keberapa dah ni? Yang kelima. Okey. Qad nahadat ad-daulatul Abbasiyah iqtisadiyah wal ijtimaiyah wa siyasiyah fantasharat harakatut tasnif wa tanzimul ulumul islamiyah wa tarjamatu minal lughatil ajnabiyyah wa ghairiha. Dan kerajaan Abbasiyah ni telah membuat pembangunan daripada sektor-sektor ekonomi, kemasyarakatan, politik dan tersebarnya pergerakan ataupun tersebarnya environment baru, iaitu mengarang buku dan menyusun semula ilmu-ilmu Islam dan penterjemahan daripada bahasa lain dan sebagainya. Masa inilah dah terbentuknya pembukuan baru, menyusun susun ilmu dan diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain supaya ilmu Islam itu tersebar dan tidak berada dalam kelompok. Kitab itu bukan sahaja berbahasa Arab lah maksudnya. Ada bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa ajnabi sudah ditranslatekan. Okey. Kemudian ni yang kelima, yang keenam. Wa khilalu tilkal usur qasmul al-mu'arrikhuna asri daulah al-Abbasiyah ila al-asri zahabi wa isrut tadhur wal inhilal. Dan dalam tempoh zaman itu, ahli sejarah dalam tempoh berapa tahun tadi? 524 tahun ni, ahli sejarah dia membahagikan kerajaan Abbasiyah ni kepada dua bahagian, iaitu zaman kegemilangan dan zaman keruntuhan. Kita nampaklah kita dah, kalau sebelum ni kita familiar dengan sejarah-sejarahnya, kalau kerajaan Umayyah sendiri pun ada zaman kegemilangan dan zaman kejatuhan dia. Kerajaan Abbasiyah ni pun sama juga, ahli-ahli sejarah telah meletakkan kerajaan Abbasiyah ni di puncak kegemilangan dan pada zaman kejatuhannya. Okey, kemudian sukutud daulah al-Abbasiyah intahal asri zahabi lid-daulah al-Abbasiyah wa bada al-unsuril hilal wal inqitat fi khilafatil mutawakkil billah. Wastamarru isrul inqitat hatta sukutud daulah al-Abbasiyah ala aidil at-Tatar sana 656 Hijrah. Okey. Kemudian dia kata okey. Kejatuhan kerajaan Abbasiyah ni iaitu berakhirnya zaman kegemilangan bagi kerajaan Abbasiyah, maka bermulalah zaman keruntuhan. Bila berakhirnya zaman kegemilangan, pada masa itu bermulanya zaman keruntuhan, iaitu pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil Billah. Dan berterusan zaman keruntuhan itu sehingga kerajaan Abbasiyah ini jatuh di tangan Tartar pada tahun 656 Hijrah, maka berakhirlah pada 656 Hijrah ni berakhirlah delegasi ataupun penguasaan kerajaan Bani Abbasiyah. Okey. Dan seterusnya kita nak tengok kepada ni salah silah khalifah ataupun pemimpin-pemimpin Abbasiyah. Okey, kalau boleh
uh, pause dan baca lah. Okay. Kemudian apa yang kita nak bincang adalah berkaitan dengan tiga salasu min ashhuril khulafa al-abbasiyin, iaitu tiga orang ataupun tiga khalifah yang masyhur di zaman pemerintahan Bani Abbasiyah ni. Dan dia ada 37 orang khalifah kesemuanya, tetapi yang masyhur kita nak bincang dalam pelajaran ni ada tiga orang. Okey, tiga khalifah, iaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rashid dan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun. Okey, sorry, Ma'mun pula. Okey. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Okey, takrif dia ataupun biodata dia. Al-Ismu, nama dia Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maksudnya dia daripada keturunan Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi tadi ni. Kemudian kunyatu Abu Ja'far, gelaran dia Abu Ja'far. Tarikh lahir dia pada tahun 95 Hijrah. Kemudian makanul milad bil Humaimah. Okey, makanul milad dilahirkan di Humaimah. Okey. Humaimah ni adalah rumah bagi keluarga Bani Abbasiyah. Kemudian Ismul Ab, nama bapa dia Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nama ibu dia Salamah Al-Barbariyah, iaitu mak dia ni orang Barbar, satu kelompok etnik yang tinggal di kawasan Afrika Utara. Okey, Barbar ni. Okey, Salamah tu nama dia, Al-Barbariyah. Al-Barbari itu adalah nama etnik dia. Kan biasa kalau orang Quraisy Al-Qurashi, kalau orang Madinah Al-Madani. Okay. Kemudian nash'atuhu, dia punya sedikit cerita tentang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini. Okay, talabul ilmi wa huwa syabun wa tafaqqahu fid din. Wa tafaqqahu fid din wa huwa alim fi ilmul hadis wa adiful fasihun mulim fi tarikhul muluk wal wasy'ru wan nasar, iaitu menuntut ilmu ketika usia muda lagi dan menguasai pelbagai ilmu agama dan pakar dalam ilmu hadis dan sastra, serta mendalami sejarah raja-raja, syair dan penulisan syair. Kemudian Kanal Al-Mansur huwa muassasul hakiki lid-daulah Al-Abbasiyah, dan Khalifah Abu Ja'far Mansur ini adalah pengasas bagi kerajaan Abbasiyah. Muassasul hakiki, dialah yang menaikkan kerajaan Abbasiyah ni. Okey, wa ya'tabiru min ahamul usuril khilafah hukmuha qawiyan ba'da wafatu akhihi Abil Abbas As-Saffah, iaitu beliau ni berada di zaman pemerintahan yang terpenting dari segi pemerintahan yang kuat selepas kematian saudaranya Abul Abbas As-Saffah. Okey, dia ni mengambil tampuk pemerintahan daripada saudara dia Abi Abbas As-Saffah ni, dan kemudian dia pemerintahan dia kuat. Sebab itulah dikatakan dia ni adalah pengasas yang hakiki bagi kerajaan Abbasiyah. Okey, kemudian kanal khalifatu Abu Mansur yahtamu ihtimaman kabiran bi syu'uni maslahatid daulah, iaitu Khalifah Abu Mansur ini sangat mengutamakan kepentingan negara, dan wa huwa min siyasah ad-diniyah wa ja'alaha asasan li hukmil abbasiyin,
dan beliau melaksanakan politik agama dan jadikannya asas pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Okey, sebab itulah kita dengar sekarang ni kita tak boleh nak pisahkan politik dengan agama. Kerana dah terbukti pada zaman Bani Abbasiyah ni pemerintahan yang politik agama dijadikan asas pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Penting politik dan agama dia selari. Okey, kemudian akhlaquhu. Okey, akhlaknya kana Abu Mansur yatakhallaqu bi akhlaqi hasanah wa kana war'an warahan tarikan al-lahwu wal la'bu wat tarafu kamilul aqli jayyidul masyarikati fil ilmi wal adab. Iaitu Abu Mansur ini, Khalifah Abu Mansur ni berakhlak mulia dan juga seorang yang wara', zuhud, dan meninggalkan ataupun beliau mengenepikan berkaitan dengan hiburan dan kemewahan dan mementingkan kesempurnaan akal serta menggabungkan ilmu dan adab. Maksudnya ilmu dan adab ni ada dalam diri dia, seorang yang berilmu dan beradab yang mulia. Okey, kemudian huwa min a'zamul khulafa al-abbasiyyin syaja'atun wa hazman wa aqlan wa daha'u wa yakzitu wa ihtimaman syadidan bimasalihir ra'iyyah wa arafa bisabati 'inda syada'i. Iaitu sangat mengambil berat kemaslahatan rakyat. Dia ni sangat cakna dengan rakyat dia dan kemudian terkenal dengan sifat tabah ketika menghadapi kesusahan. Dia ni seorang yang cekal ketika menghadapi kesusahan. Okay, tilka sifat tuaddi ila najahuhu fi hukmud daulah al-Abbasiyah. Iaitu sifat-sifat yang inilah yang ada dalam diri Khalifah Abu Ja'far Mansur ni, akhlak dengan akhlak dia nilah dia berjaya dalam memerintah kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, dan kemudian kita tengok wafatuhu. Okey, wafatnya ataupun wafatlah, kematiannya, tarikhul wafat tufiya Abu Ja'far fi tulu'il fajri as-sitti min Zilhijjah. Okey. Dan Khalifah Abu Ja'far Mansur ini dia wafat ketika subuh, waktu subuh pada bulan Zulhijjah tahun 158 Hijrah. Okey, kemudian makanu wafat, tempat dimakamkan adalah di Mekah. Umruhu indal wafat, umur dia ketika wafat berumur 63 tahun. Muddatu khilafatihi, tempoh pemerintahan dia lebih kurang 22 tahun. Okey. Kemudian kita pergi kepada khalifah yang masyhur yang kedua, iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Okey, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Biodata dia, nama dia Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Juga daripada keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Cucu cicit ciuk dah ni. Kemudian kunyah, gelaran dia Abu Ja'far. Tarikh lahir dia 28 Zulhijjah tahun 149 Hijrah. Tempat lahir dia lahir di Rey. Bacaan dia Rey ataupun Regis. Bandar tertua di luar wilayah Tehran di Iran. Okey, dia lahir di Iran di sebuah bandar nama Rey. Okey, kemudian nama bapanya Muhammad Al-Mahdi, nama ibu
Khayzuran binti Atha. Kemudian kita tengok sedikit berkenaan dengan sejarah dia. Lamma syabba tafaqahu fid din. Beliau ketika remajanya adalah seorang yang sangat memahami ataupun mementingkan pendidikan agama, orang yang sangat memahami tentang agama Islam. Maksudnya kefahaman dia tu mendalam tentang agama. Okay. Fawalahu abuhu mahamul umur wa qiyadatul juyush. Dan bapanya telah melantiknya memegang jawatan-jawatan penting dan memimpin ketenteraan pada masa dia masih lagi muda. Kana syuja'an haziman azallu a'da'uhu wa daraba alaihim al-jaziyah. Walamma tufiya akhuhu al-hadi buyi'a bil khilafah fil yaumil jum'ah. Okey, kemudian beliau seorang yang berani, iaitu tegas dalam menghina, merendah-rendahkan musuh Islam dan dengan mengenakan cukai kepada mereka. Dan ketika kematian saudaranya, bila ketika kematian adik saudara dia, iaitu Al-Hadi, maka beliau telah dilantik menjadi khalifah pada hari Jumaat 14 Rabiul Awal tahun 170 Hijrah. Okey, ni Khalifah Harun Ar-Rasyid. Okey, kita tengok akhlaquhu qad kana al-Khalifah Harun Ar-Rasyid min yattasifu bisifatin mahdudah kal kiram wat taqwa wa hubbul ilmi wat tawadu' wa majalisatus salihin. Kita tengok akhlak dia. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini mempunyai akhlak yang terpuji, seperti dia ni adalah seorang yang mulia, seorang yang bertakwa, seorang yang cintakan ilmu, dan seorang yang merendah diri dan sentiasa mendekati orang-orang yang soleh. Okay. Kana muhafizan ala syariah atamu muhafazatan. Beliau juga sangat seorang yang sangat menjaga syariat. Okay. Dan yuhibbul ulama wal udaba wa yu'azzimu harumatid din wa yabghadul jidal wal kalam. Dan sukakan ulama dan sastrawan. Dia sangat suka mendampingi ulama dan para sastrawan, dan mengagungkan kesucian agama dan bencikan kepada perdebatan. Maksudnya macam sembang kosong. Dia tak suka benda tu. Okay, kemudian wafatuhu. Okay. Tarikh wafat dia adalah pada hari Sabtu 4 Jamadil Akhir pada tahun 193 Hijrah, dan tempat wafat dia di Tus, Mashhud, Khorasan. Okay, kalau kita tengok Tus ni di Khorasan. Okay, kemudian umruhu indal wafat, umur pada ketika dia wafat, meninggal dunia pada umur 44 tahun. Dan kemudian maddatu khilafatihi hawali salasa wa ishrin sanah wa sittata ashhurin. Okey, dia tempoh pemerintahan dia ni adalah selama 23 tahun. Ya ke tu? 23 tahun dan 6 bulan. Okey. Kemudian kita nak tengok kepada Khalifah Al-Ma'mun. Okey, Khalifah Al-Ma'mun. Okey, ni antara khalifah yang famous lah, yang masyhur pada pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, biodatanya, nama dia adalah Abdullah bin Harun bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Gelaran dia adalah Abul Abbas.
tarikh lahir dia pada tahun 170 Hijrah. Tempat dilahirkan di Baghdad. Nama bapa dia Harun Ar-Rashid dan nama ibu dia adalah nama ibu dia Murajil. Murajil. Kemudian sedikit berkaitan dengan diri Khalifah Al-Ma'mun ni. Nash'atuhu buyi'a bil khilafah wa huwa bil birri wa zalla bi Khurasan hatta birri tadi wa zalla bi Khurasan hatta qaddama Baghdad fi muttasifu syahri Safar sanah 204 Hijrah. Dilantik menjadi khalifah dengan cara pewarisan. Turun kepada pewarisan ni maksudnya daripada datuk, anak, cucu. Kemudian menetap di Khurasan sehingga dia datang ke Baghdad pada pertengahan bulan Safar tahun 204 Hijrah. Walamma buyi'a bil khilafah zaharat al-muqaddiratuhu wa rujahatu aqlihi idsasul ummatus siyasah layyana wukutu la yashubaha ad-da'fi wala unufin wa adarul khilafah bihazmi wa husnut tadbir. Dan apabila beliau dilantik menjadi khalifah, dia telah memperlihatkan, dia telah menonjolkan kemampuan dia dan kebolehan dia dalam menjadi seorang pemimpin. Dan dia merupakan seorang yang mempunyai akal yang bijak, di mana dia telah memerintah dengan cara politik yang lembut dan keras. Nampak macam lembut tapi keras, nampak macam keras tapi lembut, macam tu. Dan tidak menampakkan ataupun memperlihatkan kelemahan dan keganasan dia dalam masa dia mentadbir pemerintahan dengan tegas dan pentadbiran yang baik. Dia ni tegas tapi seorang yang baik. Kemudian wa akhazat bi Baghdad tasta'idu nadartuha allati kanat laha fi ahdi abihi wa azamat biha al-harakah al-ilmiyah was-sinaiyah. Dan dia pun telah mengambil alih Baghdad dan mengembalikan pusat kecemerlangan di Baghdad itu seperti mana pada zaman bapanya, dan dia telah memperluaskan ataupun memperhebatkan, merancakkan perkembangan ilmu dan industri keilmuan itu. Kemudian akhlaquhu, kita tengok pada akhlaknya Khalifah Al-Ma'mun ini. Qara'a al-khalifatil ma'mun al-ilmu wa huwa as-saghir as-sin wa tasifu bisifati mahmudah wa nasha'a ala ahsanit tarbiyah, iaitu beliau sangat banyak membaca untuk mendapatkan ilmu pada masa dia kecil lagi. Dan dia juga bersifat dengan sifat yang terpuji dan membesar dengan sebaik-baik didikan. Dia mendapat didikan yang secukupnya. Wa qad sami'al hadis an adadu kabir minal muhaddisin, dan banyak mendapatkan hadis daripada sebilangan besar ulama-ulama hadis. Wa bara'a fil fiqhi wal lughatul arabiyyah, serta bijak dalam bab fiqh dan bahasa Arab, wa tarikh dan juga sejarah, hebat dalam bidang
sejarah, fiqh, bahasa Arab, sejarah. Wa kana hafizan lil Qur'anil Karim. Beliau juga adalah seorang penghafaz Al-Quran. Okay. Kana al-ma'mun minal, apa dia sebut tu, al-ma'a syakhsiyat al-khulafa abbasiyin. Okay, Khalifah Al-Ma'mun ini adalah khalifah yang paling cemerlang di kalangan khalifah-khalifah Abbasiyah. Okay, kana Al-Ma'mun yatahalli bikasirun min sifat minas sifatul lati imtazu biha an sairil khulafa Abbasiyin. Okay, Khalifah Al-Ma'mun ini juga memiliki banyak sifat yang istimewa berbanding khalifah Abbasiyah yang lain. Wa kana adiban yu'rifu jayyidu syi'ri wa radi'atu wa yusibu ala ma a'jabihi minhu farajun fi ahdihi asy-sya'ru wa kasru syu'ara wal udaba. Iaitu beliau seorang sastrawan yang mengetahui baik buruk sebuah syair. Dia tu memang pakar dalam bidang bahasa dan dia juga adalah seorang sastrawan yang boleh boleh menilai baik buruk sesuatu syair, memberi ganjaran setiap yang dia kagumi kepada penyair pada zamannya, dan wujudnya ramai penyair dan sastrawan pada zaman tersebut. Dia ni seorang yang minat kepada sastra dan dia tahu sastra, dia hebat dalam bahasa Arab dan dia akan kagum dengan penyair-penyair yang hebat. Maksudnya dia bagi macam penghormatan kepada penyair-penyair yang hebat. Wa kana karima yu'ti ata'u man la yakhafu faqran wa la yakhsha iklalan. Seorang yang mulia memberi kemuliaan dan dia akan bagi kurniaan kepada sesiapa sahaja yang tidak takut kepada kefakiran dan tidak takut kepada kesedikitan ke dia bagi. Maksudnya apabila kita bagi sesuatu dekat orang ni tak langsung rasa dah berkuranglah harta tu. Itu dia punya akhlak Khalifah Al-Ma'mun ini. Kemudian wafatuhu, beliau Khalifah Al-Ma'mun ini wafat pada 18 Rejab tahun 218 Hijrah dan di tempat disemadikan di Tarsus. Tarsus ni di Turki. Umruhu indal wafat, umur ketika dia wafat pada umur 48 tahun dan tempoh dia mentadbir kerajaan Abbasiyah, muddatu khilafatuhu, tempoh dia berkuasa selama dia menjadi pemimpin Bani Abbasiyah selama 20 tahun. Okey, itu tiga khalifah yang masyhur pada pemerintahan zaman Abbasiyah. Dan saya harap, saya mohon maaf kerana mungkin ada kesilapan dalam saya menerangkan tajuk ini. Saya mohon maaf dan tiada niat lain cuma untuk memudahkan para pelajar untuk mengulang kaji pelajaran Usuluddin ini, dan saya harap usaha ini diterima baik oleh semua. Dan saya mohon maaf sekali lagi. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu adalah kekurangan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.